Okey dah. Okey, boleh baca? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wala quwwata illa billahil azim. Apa khabar semua? Saya rasa anda semua telah makan tengah hari. Dan apa lauk hari ni? Saya belum makan lagi, sebab saya selalu makan lepas pukul 2. Tapi lauk saya hari ni udang masak merah, sotong masak kecap campur dengan lada hitam. Itulah minat saya. Dan sayur ulam pucuk ubi tidak pernah miss, campur dengan sambal belacan. Saya tidak pakai mesin, saya pakai tumbuk kerana lebih sedap. Dan insyaAllah itulah makanan saya. Dan hari ini bersama dengan saya seorang pakar yang bantu saya. Dia masih lagi bantu saya untuk nak mengoperatkan komputer saya, insyaAllah. Okay, nanti insyaAllah kita belajar ya. Jadi tajuk pada hari ini, tuan-tuan, kalau ikut dalam jadual saya, tajuk ini dah lepas. Dalam jadual saya kena ikut jadual ya. Jadi tajuk hari ini dia panggil dalil al-i'rab jumlah ismiyah. Dalil itu maknanya bukti. Bukti ataupun bagaimana kita nak mengi'rabkan kita nak mengi'rabkan ayat ismiyah ya. Itu dia ya. Dan juga ayat fi'liyah. Okay. Tuan-tuan nampak tak gambar saya? Nampak tak gambar saya? Saya macam di sini ada masalah je. Inilah masalah kita ya. Alhamdulillah, tuan-tuan nampak tak gambar saya ni? Okey, saya nak tanya. Assalamualaikum. Nampak tak gambar Ustaz? Sebab gambar saya tak nampak di skrin ni. Okey, Datuk Halim, nampak tak gambar Ustaz? Saya takut nanti tak nampak gambar sebab gambar saya tak nampak di skrin ni. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita dapat selesaikan masalah ni. Jadi hari ni kita akan belajar bagaimana nak mengenal jumlah ataupun ayat isim dan ayat fa'il di dalam Al-Quran Karim, dan bagaimana cara kita nak membaca ya. Oleh kerana sebahagian daripada kita orang baru, mereka belum lagi tak sempat nak belajar tajuk ini, maka saya masukkan balik sebagai ulang kaji ya, untuk memudahkan mereka. Dan saya akan menggunakan contoh yang di dalam bahasa Melayu supaya konsep itu anda dapati. Tajuk dia dalil al-i'rab lil jumlah ismiyah ya, dalil al-i'rab jumlah fi'liyah. Lepas tu saya masukkan juga syibih jumlah. Yang ketiga tu adalah syibih jumlah ya. Syibih jumlah tu maksudnya macam ayat. Jumlah ni dalam ilmu nahwu dia panggil ayat ya. Ni jumlah ni dipanggil ayat. Tapi dalam nahwu dalam ayat Al-Quran kita panggil jumlah ismiyah. Kita semua sedia maklum, jumlah ismiyah ni dia mengandungi
Dia mengandungi mubtada dan khabar, ya. Dia mengandungi, tuan-tuan, dia mengandungi, saya masih belum lagi, dia mengandungi mubtada dan khabar, ya. Dia mubtada itu rukun 1 dan khabar itu rukun 2. Kalau sekiranya tidak ada mubtada, maka tidak akan ada khabar. Kalau khabar ada, maka tidak akan ada mubtada. Ya, dua-dua tu saling bergantung, ya. Tidak akan ada mubtada kalau tidak ada khabar, ya. Mubtada selalunya adalah isim, mesti isim ma'rifah, ya, isim yang dikenali, sama ada dia itu isim mabni ataupun isim mu'rab, ya. Mubtada, ya. Dan khabar itu, ya, khabar itu adalah berita tentang mubtada, ya. Dan khabar itu ada beberapa jenis, antaranya khabar mufrad, iaitu single perkataan, ya. Khabar jumlah ismiyah, ya. Khabar jumlah fi'liyah dan khabar syibih jumlah. Dalam Quran, khabar itu tidak lari daripada 4 tadi, ya. Artinya khabar mufrad, khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah dan juga khabar syibih jumlah. Okey, ingat dulu, okey, jumlah ismiyah. Jadi mubtada itu namanya rukun pertama dan khabar itu adalah rukun kedua. Okey. Itu dia. Itu ambil dulu nombor 1. Okey. Lepas tu kita lihat apa tu ayat fi'liyah. Ayat fi'liyah. Kita tengok, ya. Ayat fi'liyah iaitu dia ada fi'il dan fa'il. Okey. Dia ada fi'il dan fa'il, ya. Okey, dia ada fi'il dan fa'il. Jadi saya masih lagi menggeltar tangan ni. Menunjuk ada fi'il dan fa'il. Okey. Ya, jumlah ismiyah ialah fi'il dan fa'il. Tengok saya tunjuk mata, ya. Okey. Okey, okey. Fi'il dan fa'il, ya. Jumlah ismiyah, fi'il dan fa'il. Dan ataupun fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Okey, ya, itu dia. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu boleh, itu yang biasa. Ataupun fi'il dan fa'il saja. Ya, ataupun fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Ya, maf'ul bih tu dia sudah jadi pelengkap ataupun kita kata fudalah. Ya, fudalah. Ya, dalam ilmu nahwu dan saraf. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian. Okey. Sekarang ni kita nak kena baca apa tu fi'il, ya. Okey. Okey, kita ambil contoh. Kita baca dulu apa tu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah iaitu al-jumlah, ya, tabda'u bi mubtada wa khabar. Al-jumlah tabda'u dimulakan dengan mubtada dan khabar, ya. Okey, ya. Okey. Dan dalam ayat ini saya beritahu sebagai contoh, Umar talibun. Umar talibun. Umar mubtada, talibun khabar. Jadi di sini dinamakan khabarnya mufrad. Jadi kalau kita i'rab, Umaru isim berbaris depan dengan tanda dhammah kerana dia menjadi mubtada. Okey. Talibun, kena tanwin. Talibun isim berbaris hadapan dengan tanda dhammah kerana dia jadi khabar. Okey. Sekarang ni, tuan-tuan, ada juga mubtada, dia bukan isim mu'rab. Dia isim mabni. Isim mabni. Kalau saya kata, ya, Umar itu saya tukarkan kepada huwa. Huwa talibun. Ingat saya pesan dulu, kalau dhamir munfasil berada di dalam ayat, dia akan menduduki mubtada.
Dan dia akan dibaca sebegini. Huwa tu Umar. Ya, dhamir berpisah, tetap berbaris atas, duduk tempat baris depan kerana dia menjadi mubtada. Okey. Khabar pula, kalau saya kata Umar talibun, jadi khabar ini adalah jenis mufrad. Dia bukan ayat. Talibun isim. Ingat, kita kena jawab 4 soalan. Nombor 1 isim. Nombor 2 hukum dia marfu'. Nombor 3 tanda dia dhamma. Nombor 4 kenapa dia marfu'? Kerana dia menjadi khabar. Okey ya. Okey, ingat tu ya. Okey. Sekarang kita i'rab mubtada yang khabar dia jumlah ismiyah. Mana khabar dia satu ayat isim. Sebagai contoh saya katakan Umar abuhu muallimun. Umar abuhu muallimun. Umar ayahnya adalah guru. Ya, ayahnya adalah guru. Ya, jadi ayahnya abu mubtada. Okey. Dan dia mudhaf, hu mudhafun ilaih. Okey. Muallimun khabar kepada abuhu. Jadi jumlah daripada abuhu mubtada wa muallimun khabar, kita kena kata duduk tempat baris hadapan kerana dia jadi khabar. Okey, duduk kita tak boleh kata sebab dia bila dia jumlah, kita kena kata duduk tempat baris depan kerana dia jadi khabar. Jadi tuan-tuan, kalau anda semua boleh baca semua jenis ayat dalam Quran sebegini rupa, maka saya katakan bahawasanya Allah Ta'ala memang kehendakkan kita untuk berbuat demikian. Dikala mana hari ini ramai orang yang telah belajar mahir dalam bahasa Arab, mereka meninggalkan mata pelajaran ini. Mereka putuskan hubungan dia dengan ilmu-ilmu macam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mengambil balik ilmu ini. Inilah yang saya semangat sangat. Maknanya nak memahirkan, nak meletakkan ilmu-ilmu yang telah ditinggalkan oleh orang yang mahir, yang tahu, tetapi diambil oleh orang-orang yang memang dulu tidak ada peluang untuk belajar. Syukurlah tuan-tuan. Yang kedua, kita tengok mubtada yang khabarnya jumlah fi'liyah. Ya. Sebagai contoh, Umar ya'malu fil haqli. Umar ya'malu fil haqli. Umar bekerja di kebun ataupun fil bustani. Ya. Ya'malu fi'il mudhari' marfu' bid-dhammi. Okey. Fil haqli, fi haraf jar. Al-haqli isim majrur dengan sebab adanya pi. Okey. Ya'malu fi'il mudhari' dan fa'ilnya adalah pelakunya adalah dhamir yang tersembunyi, iaitu kembali kepada Umar. Dan jumlah daripada fa'il, fa'il dan jawab majrur tadi duduk tepat baris depan kerana dia menjadi khabar kepada Umar. Okey. Jadi kita sudah i'rab khabar dari 3 jenis. Satu mufrad, dan yang kedua jumlah ismiyah, dan yang ketiga jumlah fi'liyah. Sekarang ini kita i'rab pula mubtada yang khabarnya syibih jumlah. Ya. Saya katakan Umar fil masjidi. Umar fil masjidi. Umar di masjid. Jadi khabarnya adalah syibih jumlah, macam ayat. Fil masjid, fi haraf jar, al masjidi
Kita ambil 4 soalan. Al-masjidi ismun, hukumnya majrurun bifi. Lepas tu barisnya kasrah, sebabnya jar majrur B21. Jadi jumlah daripada jar majrur duduk tempat paling depan kerana dia menjadi khabar kepada mubtada. Okey, senang ya? Okey, itu habis dah kita i'rab jumlah ismiyah, iaitu mubtada. Mubtada adalah rukun pertama dan khabar rukun kedua. Okey, mubtada rukun pertama dan khabar rukun kedua. Jadi kalau begini dua-dua rukun ada, maka sahlah mubtada itu. Saya bagi hari apa? Kita nampak ya? Syukur alhamdulillah. Hari ni nampak clear line kita ya. Udara pun nampak cuaca baik. Alhamdulillah. Saya berdoa tadi solat zuhur, minta tuan-tuan dan puan yang belajar ni Allah Taala berikan, kurniakan kelawasan berfikir, ataupun Allahumma faqihun fid din. Wahai Tuhanku, dalamkan ilmu belajar aku ni dalam agama, khususnya ilmu Nasara. Takkan Allah Ta'ala tak berkenan ni tak. Okey, kita i'rab pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita i'rab pula jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dia mesti fa'il dulu. Lepas tu ada fa'il. Jadi fa'il itu rukun pertama dalam jumlah fi'liyah dan fa'il itu rukun kedua. Okey, kalau tak ada fa'il, dia bukan ayat fi'liyah. Ingat ya, ingat fi'liyah. Tapi sebenarnya bila kita sebut fa'il, dalam tu sudah ada fa'il. Okey, kita ambil contoh. Okey. Okey. Akala Umaru. Akala Umaru. Telah makan Umar. Itu ayat dia sah. Sah. Kalau kita i'rab, akala fi'il madi sahih. Ya, saya fi'il madi, akala fi'il madi mahmuzul fa. Ingat, kalau tak tambah pun tak apa. Fi'il madi tetap baris atas dan fa'ilnya dhamir mustatirun takdiru huwa. Okey, okey. Kalau tak ada fa'il, kita kena sebut begitu. Itu nama dia wujuban. Kalau ada fa'il, kita kata akala Umaru. Umaru, kalau ada fa'il, jadi fa'ala bunyi begini. Fa'ala fa'il madi tetap baris atas. Habis cerita. Sebab dia ada fa'il. Umaru isim berbaris hadapan kerana jadi fa'il. Habis cerita. Isim berbaris hadapan kerana jadi fa'il. Okey. Selalunya dalam ayat fi'liyah, ya, dia akan ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu dia ada 4 adik-beradik dia yang digunakan untuk support maf'ulun bih. Ya, iaitu maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, dan ada lagi satu. Ini yang nama-nama maf'ul tu, ini dia adalah saudara-saudara maf'ulun bih yang digunakan untuk menyokong maf'ulun bih. Sebagai contoh, akala Umaru as-samaka. Okey, akala fa'il madi, Umaru fa'il, as-samaka iaitu ikan, as-samaka isim berbaris di atas, hukumnya dengan tanda fathah kerana dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni bih berapa okey. Bih berapa kita tak nampak dia komen sini. Okey, okey. Bih berapa? Salam ustaz dan semua. Waalaikumsalam. Baru nampak komen ya. Okey, tuan-tuan. Saya beritahu tuan-tuan, ya, lepas kelas ni tuan-tuan cuba like untuk saya nampak siapa dia yang hadir, dan tuan-tuan share. Ya, sekali share dapat 700. Kalau setiap orang yang share tu dia share lagi, tuan-tuan dapat lagi berganda-berganda. Jadi ini adalah amal jariah kita. Kita tidur, orang belajar dan dapat pahala berganda-ganda.
walaupun tuan-tuan tidak mengajar. Jadi setiap orang kalau boleh share lah sampai 10 orang. Ya, saya nak tengok hari ni ramai share. Pada sesi pagi tadi saya belum puas hati kerana sharenya tidak seberapa. Jadi tuan-tuan ni kena share ya. Tolong ustaz. Ini bukan ada duit apa-apa. Cuma kita nak supaya makin ramai orang belajar, ustaz makin sihat. Ya, sebab orang belajar ni semua doa kan. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi kepada syibih jumlah. Syibih jumlah ini adalah macam ayat, tetapi bukan ayat, kerana dia ini adalah phrases saja dan tidak memberi ayat. Tapi kenapa dia kata jumlah? Sebab dia adalah ada hukum di dalam tu. Sebagai contoh, apa maksud hukum dia? Hukum tu maksudnya begini. Kalau saya kata ya, minal masjidi, ya, al-masjidi kena bagi bawah, sebab dia jadi majrur dengan sebab min. Jadi bila dia ada baris bawah, maka dia ada kedudukan dalam jumlah. Tapi dia bukan dalam ayat, tetapi dalam jumlah. Nama dia syibih jumlah, sebab dia ada kedudukan. Ya, dia ada kedudukan. Ya. Begitu juga dengan zaraf. Zaraf ni kalau kita katakan zaraf, ya, fauqa asy-syajarati, di atas pokok. Ya, kenapa dia katakan syibih jumlah? Sebabnya tuan-tuan, bila dua isim ini bertemu, mana atas tu dia katakan isim zaraf, ya, dan di belakang ni adalah asy-syajarati, isim juga. Jadi bila dua isim bertemu, isim yang kedua ini mesti pada bawah, sebab dia mengandungi mudhafun ilaihi. Jadi kita kena kata dia syibih jumlah, sebab dia ada meaning. Ya, dia ada meaning dalam tu. Okey tuan-tuan puan. Okey. Okey. Selepas tu saya nak beritahu tuan-tuan, okay, ayat mubtada dan khabar dan ayat fa'iliyah, isim fa'il dan fa'il, dia ada pelengkap ayat dia. Dua-dua ada pelengkap ayat, tetapi syibih jumlah tidak ada pelengkap. Ya. Sebagai contoh, okay, kalau tuan-tuan ada buku ni, tadi saya dengar ada buku ni, Datuk Halim ada buku ni, Al-Hadiah. Kalau tuan-tuan ada buku ni, saya katakan tadi, tuan-tuan pergi saja ke printing, bawa telefon, suruh dia print, dalam masa dalam 1 jam lebih, dia kata datang ambil dengan binding sekali. Tak apa tuan-tuan, kita nak belajar, bukan kita nak jual buku ni. Tuan-tuan print, lepas tu kita dapat lihat satu buku yang betul-betul macam ini. Ya, okey. Okey, tuan-tuan puan, tuan-tuan tengok muka surat 59 ya. Datuk Prof Profesor Haflah, Hajar Rozaini, siapa yang ada ni, sila buka buku ni ya, muka surat 59. Jumlah ismiyah, selepas dia menyempurnakan rukum dia, mubtada dan khabar, dia akan ada fudlah. Dia ada 3 fudlah. Yang pertama, fudlah pertama dia panggil tawabi', ya, iaitu ikut. Dan tawabi' itu ada mengandungi 4. 1 na'at, 2 badal, 3 ataf, ya, dan 4 taukid. Na'at, ya, badal, ataf, taukid. Ada 3 ya. Jadi 3-3 ni dia boleh ikut di belakang ayat ismiyah. Dan yang kedua tuan-tuan, jar wa majrur. Jar wa majrur boleh jadi fudlah kepada ayat ismiyah. Dan yang ketiga, mudhaf. Ya, kalau saya katakan tadi, Umaru muallimun. Umar adalah guru. Fil madrasati al-ibtidaiyah, di sekolah rendah. Umar mubtada,
Muallimun, guru. Fil madrasatil ibtidaiyah, itu adalah jar majrur. Al-ibtidaiyah tu adalah tabi'. Jadi tiga-tiga rukun, tiga-tiga fudalah ada di belakang tu. Jadi ayat Quran macam ni lah. Itu tuan-tuan, saya macam nak menangis sebenarnya selagi tuan-tuan tak dapat. Setiap malam bertahajud, bukan nak sebut apa-apa tidak, nak minta supaya tuan-tuan dapat. At least ada seorang yang boleh membawa legasi ini, ya. Kalau sekiranya saya sudah tidak ada. Jadi saya rasa sangat bersalah. Jadi pernah saya bercadangkan, kalau susah sangat kita nak cari pelajar, saya nak kumpul orang bukan Islam ni, saya nak ajar. Pernah berlaku, ya. Kalau Datuk Profesor Yap, ya, Andri Yap, yang tu yang naik Chancellor tu. Ya, ada dengar ni, Datuk Profesor dengar ni, Profesor apa saya lupa dah, yang naik Chancellor di Universiti Sarawak, kumpulkan rakan-rakan kita, saya nak belajar suka-suka dia nak belajar supaya dia orang tahu dia suka ni. Ya. Okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku ni, muka surat 59, okey, pengarang ini telah menganalisa jenis ayat, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah yang ada di dalam Al-Quran. Ini tu, ini saya telah cyclekan. Ya, ini jenis ayat dia. Okey. Nampak tak? Okey. Ya, ini ayat ni saya telah cyclekan. Nampak tak tu? 1 2 3 4. Saya tangan saya menggeltar, awal tua. Ya, tapi kalau makan taklah menggeltar. Okey, yang pertama 2 3 4 5 6. Ada 6 jenis. Ya. Apa tu fudul ayat yang ada dalam jumlah ismiyah dalam Quran. Yang pertama dia kata, yang pertama ayat tu dia kata mubtada khabar, campur fudulah. Itu pattern pertama. Pattern kedua, khabar muqaddam, ya, campur dengan mubtada muakhar, campur fudulah. Okay. Pattern ketiga, mubtada, khabarnya jumlah fi'liyah, campur fudulah. Okey, ya, okey. Pattern keempat, mubtada campur dengan jumlah ismiyah dan fudulah. Pattern kelima, mubtada campur khabar jar majrur dan fudulah. Okey. Dan pattern akhir sekali, mubtada, ya, campur khabar dari khabar zaraf, mubtada dari khabar zaraf dan fudulah. Okey, itu adalah 6 pattern ayat ismiyah dalam Quran. So bila kita analisa ayat Quran, kita akan mengenalkan dia, ya, apa dia pattern ayat ismiyah ini. Ya, pattern macam wallahu alimun bidzatis sudur. Wallahu mubtada, alimun khabar dia jumlah ismiyah, bi jar majrur, zati majrur, as-suduri mudhafun ilaih. Zati sudur tu adalah fudulah. Alimun khabar. Jadi khabar dia, jadi kita tengok di sini adalah pattern yang ke-6. Okey. Jadi kalau kita buka surah Al-Quran, Qul huwallahu ahad, kita ayat isim, kita tengok pattern 1 ke, pattern 2 ke, pattern 3 ke, pattern 4. Tuan-tuan, ya, tidak diajar ilmu ni, tuan. Ilmu yang begini tidak diajar. Ya, tidak diajar. Sebab itu someone telah berikan buku ni kepada saya, kirim, supaya ustaz, you please teach our people, ya, all this knowledge dalam ni. Dan untuk nak mengajar dalam ni, hadiah ni memerlukan masa paling-paling kurang pun 1 tahun. Kalau kita menghadap buku ni saja. Ya, kalau tuan-tuan sudi nak belajar selepas habis 370 CD ni, kita boleh belajar buku ni saja. Lepas tu kita belajar buku saraf, buku nahwu, ya. Kita belajar semua dalam bahasa Arab.
Jadi akhirnya tuan-tuan besok bila berjumpa orang tak bercakap lagi Melayu, bercakap Arab. Apa sebab? Sebab dah mahir dah. Ini buku saraf As-Sarful Kafi, semua dalam bahasa Arab. Tapi saya yakin kalau tuan-tuan sudah ikut program saya, habis 370 siri, maknanya jangka-jangka akhir tahun ni kita habis 1 bulan 1 tahun 2021, tuan-tuan sudah boleh baca buku ni. Datin ya. Puan Rozaini dah boleh baca buku ni. Jadi bila pergi masjid, bawa macam ni. Okey. Nak lebih lagi, bawa buku kuning tu. Okey. Jangan lagi bawa buku-buku lain. Arab tak main, Arab saja. Itulah semangat yang Ustaz bagikan. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat ayat fi'liyah. Ayat fi'liyah ya. Sebagai contoh ni ayat fi'liyah ni saya nak tunjukkan ya. Ayat fi'liyah iaitu fi'il dan fa'il, fi'il dan fa'il atau maf'ulun bih. Ayat fi'liyah ni dia ada 9 fudlah. Ayat ismiyah ada 3 saja. Ayat fi'liyah ada 9. Okey, yang pertama sekali dia kata al-hal li bayanil hal. Dalam ni dia kata fudlah dia at-takmilah. At-takmilah ni artinya pelengkap. Li bayanil hal, untuk menyatakan keadaan. At-takmilah bil maf'ulun bih. Macam tadi maf'ulun bih. At-takmilah bil maf'ul mutlaq, dia pelengkap untuk dengan maf'ul mutlaq. Lepas tu at-takmilah bil zarfi dengan zaraf. At-takmilah bil maf'ul ajli dengan li ajli. At-takmilah bil istisna dengan istisna. Yang tengok itu tengok jadual pula tu bi berapa tu. Dan at-takmilah bil idafah mudhafun ilaih, dan at-takmilah bil adad tamyiz. Lepas tu akhir sekali at-takmilah bil jar majrur. Ini tentang ini dah dia. Ini adalah takmilah untuk apa tu ayat fi'liyah 9 ya. 9 ya. 1 2 3 9. Okey. Tuan-tuan tengok jadual bulat tu. Jadual bulat tu adalah isim-isim mansub. Semua sebahagian besarnya pelengkap fi'il ayat fi'liyah adalah isim berbaris di atas. Okey. Ingat ya, tuan-tuan salin tu. Pelengkap ayat ismiyah kebanyakannya isim berbaris di atas. Okey, nanti tuan-tuan 3-4 hari lagi tangan saya tak menggetar ya. Kalau tuan-tuan ada apa-apa minyak urat untuk menjadikan tangan saya ni tetap, hantarlah saya. Saya puas cari ni. Baru hari ni pertama kau. Okey tuan. Sebagaimana jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah juga dia ada wazan dia, dia ada jenis ayat, pattern dia. Okey, pattern dia. Pattern dia ada 4 saja. Jumlah ismiyah ada 6, jumlah fi'liyah ada 4. Ada 4 je, nampak tak? Ada 4 tu. 1 2 3 4. Tuan-tuan alhamdulillah pandailah. Okey, ada 4 tu. 1 2 3 4. Okey. 1 2 3 4. Yang pertama tulis fi'il mabni maklum. Campur fa'il, campur fudlah. Ya. Okey, macam ayat dia. Okey, ayat dia khalaqallahu samawati. Khalaqa fi'il, Allah fa'il, as-samawati maf'ulun bih. Okey. Okey. Yang kedua, fi'ilnya mabni majhul. Jadi kalau mabni majhul dia campur dengan naib fa'il, campur dengan fudlah, campur dengan fudlah. Contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncang sekuat-kuatnya. Jadi idza zulzilati fa'il mabni majhul, al-ardu naib fa'il, zilzalaha itu fudlah. Fudlah dia nombor 3 iaitu maf'ul mutlaq, sekuat-kuatnya. Okey, dan akhir sekali yang ketiga tuan-tuan, dia ada maf'ul bih. Maf'ul bih dulu, lepas tu baru campur fi'il, campur fa'il. Okey, ini saya minta Puan Hajar Fatimah, Hajar Ruzaini, sila bagi contoh ayat ni. Pattern yang ketiga. Okey, dan pattern keempat, dia ada fi'il, dia ada maf'ul bih, dan dia ada fa'il kemudian. Ada fi'il, ada maf'ul bih,
ada fa'il kemudian. Okey tuan-tuan puan. Nanti contoh dia tu mungkin rakan-rakan kita yang senior boleh bagi. Jadi setiap bentuk ini tuan-tuan kita kena buat contoh. Ya, setiap bentuk ini kita kena buat contoh ya. Kita buat contoh ni kita tadi. Okey. Ini nak tunjuk isteri saya ni lah. Dia sentiasa jaga saya makan minum. Ya, dia dengar ceramah saya. Dia kata hari ni bawa lah saya tunjuk dalam gambar. Ni dia. Puan Rahimah alias ya. Dia punya tu katalah Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dia ni banyak pahala ni. Jaga makan saya, minum saya, pakai saya, menentukan colour saya, baju saya pakai apa semua. Jadi macam mana kita tak kasih sayang kepada isteri kan. Muka dia nanti tak lama lagi tuan-tuan puan, dia nak buat satu sesi untuk mengajar kita menggubah bunga-bunga kering dan bunga-bunga hidup. Dia ni pandai masak ni. Jadi tuan-tuan tengok satu masa nanti mungkin ramailah yang add ataupun ramailah yang apa. Okey, dia nama ya. Umur dia berapa? Umur berapa puan? 58 umur dia. Tengok umur dia 58. Saya umur 70. Beza ya. Alhamdulillah, ini ramai dah sahabat-sahabat kita kenal ya. Dia sahabat baik dengan puan Hajah Kalsum. Kerana dia ni selalu hantar anak Hajah Kalsum ya, bila puan Hajah Kalsum pergi overseas ataupun pergi outstation ya. Itu kerja dia. Terkenal juga di tempat dia pemandu bas sekolah. Mana-mana budak yang tak ada mak bapak, dia ambil hantar ke rumah dia. Itulah kerja dia. Jadi pemandu bas sekolah terhormat. Okey, okey. Ni dia. Senyum sikit. Allah, susah benda nak senyum. Okey, okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan. Selesai dah untuk tajuk kita yang agak penting pada petang ini. Jadi dalam jadual tajuk ismiah ni, Felia ini saya akan buat lagi sekali insya-Allah pada bulan September. Dalam jadual ni bulan September, tajuk ini akan ke udara lagi, tetapi dengan contoh-contoh dari ayat Quran. Ya. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam buku ni dia ada apa tu, mubtada dan khabar. Ada muka surat berapa? Muka surat apa tu? Muka surat 26 mubtada ni buku ni, dan juga muka surat 24 mubtada. Jadi tuan-tuan tengok bermacam-macam tu. So sekarang ni saya dah ajar tuan-tuan tentang mubtada, jenis-jenisnya dan fudlahnya. Jadi bila kita baca buku ni bersama-sama, apa tu, bulan apa, September ya, akan datang ni. Jadi tuan-tuan tak ada masalah dah. Jadi untuk itu tuan-tuan kena baca dulu. Jadi bila saya buka buku ni dan baca tuan-tuan pada bulan September nanti, insya-Allah kalau panjang umur, jadi tuan-tuan tidak ada masalah. Cuma tuan-tuan baca sekarang. Ya, betul-betul baca. Sebab jangan tak baca. Ya, macam Dr. Haflah kalau pergi kebun tu bawa buku ni. Ya, bawa macam ni. Datuk Halim letak di bonet kereta tu buku macam ni ya. Jadi saya berguru anda, Tuan Haji Kamarudin, bila datang tu bawa buku ni. Bukan apa. Dan bawa catatan. Sebab Imam Malik dia komen Imam Syafi'i, dia kata ma ra'aitu hadzal fata. Ya, Imam Syafi'i ni anak murid dia, belajar seorang sama seorang. Dia kata Imam Malik, ma ra'aitu, aku tak pernah lihat min hadzal fata, seperti budak ni. Ya, ma ra'aitu min hadzal fata, batu fi yadihi, di tangannya qalamun, wa fi yadihi al-yusra kitabun ataupun notun. Lepas tu wa fi raqbatayhi, di atas dua bahunya minnah. Minnah itu maknanya dikatakan macam kita ni pemikiran dalaman. Jadi setiap kali ilham datang pada dia, dia akan berhenti dan tulis. Bila datang ilham, berhenti dan tulis. Jadi tuan-tuan mesti ingat, kita sekarang ni akan penuh dengan ilham. Ilham itu adalah tunjuk jalan daripada Allah kepada kita, dan dia hanya akan berada dalam diri kita sekejap saja. Kalau sesiapa yang jenis kurang apa tu munah kaji, ilham tak datang.
Kalau jenis yang orang kata mabuk dengan sarah, Allah Ta'ala akan datang kepada kita ilham. Ilham ni lah yang membantu kita memperkembangkan ilmu kita. Begitu juga dengan saya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, petang ni kita tak ada kuliah sebab kita dah 3 kuliah. Malam ni pun kita berehat. Lepas tu saya doakan tuan-puan sentiasa stay with us, dan duduklah di rumah, ulang kaji pelajaran, ya, dan insyaAllah tak lama lagi kita nak periksa. Dan tuan-puan, soalan kita pada hari ini iaitu senang saja. Okey, ada haraf ada 5 jenis. Satu yang 1 huruf, 2 yang 2 huruf, 3 yang 3 huruf, 4 yang 4 huruf, 5 huruf. Yang 1 huruf seperti B, waw, ta. Yang 2 huruf seperti la. Yang 3 huruf seperti ila. Yang 4 huruf seperti hasya. Yang ke-5 huruf itu ada berapa semua sekali? Dan sebutkan yang ke-5 huruf itu berapa jumlahnya, dan sebutkan. Saya bagi 10 minit dari sekarang. Okey, insyaAllah. Okey, harap ada 5 jenis dari segi bilangannya. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Jadi yang ke-5 huruf tu berapa jumlahnya? Dan saya nak tahu, sebutkan apa jenis harafnya. Okey. Okey, saya bagi masa 10 minit. Tuan-tuan boleh buka nota. Ini open book. Boleh buka nota. Okey. Bila saya ketuk gendam ni, artinya masa dah habis. Okey, ada lagi 5 minit. Saya akan memanggil burung saya kalau dia ada mood untuk mengeluarkan suara dia menandakan tamat. Ya. InsyaAllah saya sedang berusaha untuk memujuk burung saya ni supaya dia membunyikan, tapi selalunya dia tak miss, dia bunyi untuk menandakan tamat menjawab soalan pada petang ini. Ada lagi 4 minit. Apa tu? Tak nampak ni dia punya answer. Ni tak naik.
Oh, banyak lagi. Okey. Okey. Lagi. Okey. 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 Lagi tak? Okey. Ya. Okey, tuan-tuan puan, ada lagi 2 minit. InsyaAllah burung saya akan berbunyi menandakan jawapan sudah habis. Tuan-tuan tentu belum pernah dengar burung ni bunyi, ya. Nanti saya kena pujuk dia kat sini supaya tuan-tuan takkan nampak gambar saya, sebab saya nak pujuk dia. Mas, ambil makan sikit, Mas. Okey. Okey, nanti saya panggil dia. Okey, masa lagi ada 30 saat. Bila burung saya berbunyi, tuan-tuan dan puan tidak boleh lagi jawab, ya. Okey, 5 saat, 4, 3, 2, 1. Okey, menandakan Habib menjawab. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ودنيانا مع أهل القدر أنثى وذكرا ربنا وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءتك يا علماء نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أقرب من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila tuan-tuan like dan tuan-tuan subscribe dan share kepada seberapa ramai yang boleh supaya kita mendapat pahala yang mudah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk segala kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat.